Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eliana binti Rahmat akan menemu ramah seorang guru bahasa Melayu dari SK Taman Indah, iaitu Cik Nur Aisyah binti Norizam. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu kerancuan bahasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan rancu ditarifkan sebagai tidak teratur, bercampur aduk atau kacau bagi sesuatu bahasa. Manakala kerancuan pula bermaksud keadaan kacau atau kekeliruan penggunaannya. Kewujudan dan penggunaan media sosial, terutamanya dalam kalangan remaja, telah menimbulkan polemik bagi penggunaan bahasa Melayu yang betul. Lazimnya, mereka sering mengendahkan penggunaan bahasa yang betul, terutamanya di dalam media sosial. Antara kerancuan bahasa yang sering kali digunakan di media sosial ialah penggunaan bahasa rojak, penggunaan bahasa dialek, kesalahan tata bahasa dan sebagainya. Oleh itu, mari kita menemu ramah tetamu kita pada hari ini, iaitu Cik Aisyah. Baiklah, mari kita teruskan. Pada pendapat Cik Aisyah, apakah faktor-faktor yang menjadi punca bagi kerancuan sesuatu bahasa? Dipersilakan Cik Aisyah. Terima kasih Cik Eliana. Baiklah, antara punca-punca berlakunya kerancuan bahasa ialah penggunaan teknologi ataupun pengaruh teknologi. Seperti yang kita tahu, media sosial semakin berkembang pesat di Malaysia dan pelbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook dan Twitter telah pun dimuat turun oleh individu-individu di Malaysia. Baiklah, penggunaan media sosial ini telah banyak menyebabkan kerancuan bahasa dalam kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh, mereka telah menggunakan singkatan perkataan. Okey, contoh singkatan perkataan yang selalu saya jumpa dalam media sosial ini ialah penggunaan TK yang bermaksud terima kasih. Mereka telah menggunakan singkatan perkataan TK untuk menyatakan tentang terima kasih tersebut. Seterusnya, faktor berlakunya kerancuan bahasa yang kedua ialah penggunaan bahasa dialek. Seperti yang kita tahu, di Malaysia setiap negeri mempunyai dialek masing-masing. Sebagai contoh, di negeri Kelantan, mereka telah menggunakan beberapa bahasa ataupun dialek mereka tersendiri semasa bertutur. Hal ini menjadikan mereka lebih selesa semasa bertutur dengan individu yang lain. Antara contoh dialek yang selalu digunakan ialah alah, tok seh aku pergi makan lagi, aku tak lapar pun. Ia bermaksud, alah, aku tak nak pergi makan sebab aku tidak lapar. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Cik Aisyah. Seperti yang kita tahu, setiap punca masalah yang ada, pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, antara langkah yang boleh kita mengatasi bagi masalah kerancuan bahasa ini ialah peranan guru. Guru seharusnya memainkan peranan yang penting dalam memantau serta memantapkan lagi tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Guru perlu memberikan penekanan terhadap penggunaan tata bahasa, ejaan serta kosakata yang betul dalam kalangan pelajar di media sosial. Guru juga berperanan untuk membetulkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting secara efisien dan proaktif bagi melahirkan individu dan pelajar yang dalam penggunaan bahasa Melayu yang betul. Baiklah, mari kita mengetahui apa pula kesan-kesan jika kerancuan bahasa ini semakin berleluasa. Dipersilakan Cik Aisyah. Terima kasih Cik Eliana. Baiklah, kesan daripada kerancuan bahasa Melayu ini akan menyebabkan terhakisnya kekuatan bahasa Melayu daripada bahasa rojak. Seperti yang kita tahu, masyarakat pada masa kini kerap menggunakan media sosial sebagai alat perhubungan dan mereka telah sedikit sebanyak mempelajari ayat-ayat daripada media sosial tersebut. Hal ini menjadikan penggunaan ayat tersebut telah salah di sisi tata bahasa dan menyebabkan generasi pada masa kini telah mengikut ayat-ayat tersebut. Hal ini menjadikan tata bahasa generasi pada masa kini akan rosak dan seterusnya dapat melahirkan generasi yang tidak berpendidikan dalam bahasa Melayu. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memartabatkan bahasa Melayu dengan penggunaan bahasa yang betul agar generasi muda tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Sekian, terima kasih.